Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sambung yang keempat, pembatal yang keempat. Qala al-imam rahimahullah, ar-rabi'u man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akmal min hadihi wa anna hukma ghayrahu ahsan min hukmihi kalladhi yufaddilu hukm at-tawaghid ala hukmihi fahuwa kafirun. Barang siapa yang meyakini bahawa petunjuk atau hukum selain daripada petunjuk Rasulullah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik, lebih sempurna daripada petunjuk atau hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum taut daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia kafir. Iaitu siapa yang beriktikad di sana adanya petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mungkin dia kata al-falasifah, petunjuk ataupun ajaran falsafah ataupun sufiyah, tarikat dia itu lebih bagus daripada tarikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hak tu tak dibenarkan, hak tu boleh menyebabkan kafir. Ataupun dia kata sama dengan hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadza kafirun, kerana di sana tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap mengikut nafsu, tetapi yang dia sebut itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka sebab itu, siapa yang menyatakan ada ajaran lain yang lebih baik daripada petunjuk Nabi, sunnah Nabi, maka dia boleh menjadi kafir. Kata Syekh Muhammad Ibrahim rahimahullah, merupakan kekafiran paling besar lagi nyata ialah memposisikan undang-undang terlaknat sedarjat dengan wahyu yang diturunkan Ar-Ruhul Amin tu Jibril pada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang terang. Maksudnya undang-undang yang lain, undang-undang manusia lah. Sulaiman bin Sahman rahimahullah berkata, seandainya penduduk badiah, kampung, dan penduduk menetap berperang hingga mereka lenyap, nescaya itu lebih ringan daripada mereka menegakkan taghut di muka bumi yang memutus perkara dengan selain syariat Islam yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Masalah penting, barang siapa menyangka bahawa zaman telah berubah, hukum Al-Quran dan Sunnah itu pada zaman yang sudah lewat, dan keadaan pada masa kini menuntut agar dibawakan hukum yang sesuai dengan masa kini, maka ia adalah riddah, iaitu murtad daripada agama Islam. Samalah kalau dikata syariat ke kanun, undang-undang yang ada lebih baik daripada undang-undang Quran dan Sunnah. Ajaran tarikat tertentu itu lebih bagus daripada Sunnah, memang Sunnah Nabi, tapi ajaran Syiah lagi bagus. Atau boleh mengundang kepada kekafiran kerana dah terang lagi bersuluh la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah, la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang kita ikut dengan sebenar-benarnya melainkan hanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikut Rasulullah kunci kejayaan. Kalau bercanggah dengan Rasulullah, maka tak ada siapa yang berjaya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk syurga melainkan orang yang enggan. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau wahai Nabi? Maka orang yang taat kepada aku dah masuk syurga, yang tak taat tak masuk syurga. Termasuklah, maksudnya kalau dia mendakwa ada yang lebih baik daripada Nabi, maka tu dah tak taat kepada Nabi lah. Idza hakama bil qawanin wa kalau dia berhukum dengan qawanin,
qanun-qanun wa'taqada annaha, dan beriktikad ianya lebih baik daripada hukum syariat, kafir. Kalau dia berhukum dengan qanun-qanun, undang-undang, dan beriktikad sama dengan hukum syariat, pun kafir. Wa idza hakama bil qawanin wa'taqada anna hukm syariah ahsan min al hukm bil qawanin lakin yajuzu al hukm bil qawanin kafar aidan. Dia kata hukum kanun dan dia beriktikad hukum syariat itu lebih baik, walau bagaimanapun boleh untuk buat selain daripada syariat, kafir juga. Maka hak tu semua dikategorikan kafir lah. Berbeza dengan kalau seorang hakim itu beriktikad bahawasanya hukum yang terbaik itu hukum syar'i, hukum syarak, tapi dia tersilap hukum, dia tersilap menjatuhkan hukum, maka dia terhukum dengan selain daripada hukum Allah secara tersilap, maka dia tidak kafir. Itu tidak kafir. Itu masuk dalam hadis Rasulullah, idza ijtahada fajtahid, idza hakama al-hakimu fajtahid. Bila seorang hakim itu berijtihad, tepat ijtihadnya dengan sunnah Rasul, betul ijtihadnya, falahu ajran, baginya 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau dia tersilap, falahu, baginya 1 pahala saja. So hak ni yang berijtihad dan tersilap dalam ijtihad, maka dia tak termasuk dalam kategori yang tadi tu. So kategori yang tadi tu menyamakan dan menyatakan hukum yang lain daripada hukum Nabi itu lebih bagus, maka itulah yang menyebabkan boleh jatuh kafir. Ataupun zaman sekarang orang kata undang-undang Islam tak sesuai lagi untuk dilaksanakan kerana ianya suatu undang-undang pada zaman kuno, maka hak itu semua istihza, menghina. Bahkan hak itu semua, kalam itu boleh menyebabkan kalam kufur. Yang ke-5, qala al-imam rahimahullah al-khamisu, man abghada syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la 'amila bihi kafar. Iaitu barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia mengamalkannya, maka ia kafir. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah, walaupun dia buat perkara itu dan dia amalkan, maka dia boleh jatuh jadi kafir juga. Ka'an yabghad as-salah fa innahu yakfur walau salla, seperti orang yang membenci solat. Dia solat tapi dia tak suka solat dan dia benci solat, maka boleh jadi kafir. Ataupun seperti dalam firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum. Yang demikian itu kerana mereka membenci apa yang diturunkan Allah, fa ahbata a'maluhum, Allah membatalkan semua amalan dia, maksudnya kafir. Fa idza abghada syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wajibat, maka barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah daripada wajibat, perkara wajib, amalan-amalan wajib, ataupun au minas thawab, ataupun daripada pahala-pahala, au minal iqab, ataupun ancaman ataupun azab, ka ayyabghada iqamatul hududi 'ala zani, seperti membenci dibuat hudud kepada penzina ataupun pencuri, maka hukumnya kafir. Qala al-imam rahimahullah so itu yang termasuk dalam perkara yang membenci apa yang Nabi buat walaupun dia beramal. Apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ada 2 perkara, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran wahyu Allah dan Sunnah juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita sebut tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu, ketahui bahawa aku telah diberikan kitab dan bersama dengannya, itu sunnah Nabi. Maka kena beramal dengan dua-duanya sekali dan tidak ada perasaan benci. Orang-orang yang membenci apa yang diturunkan Allah Ta'ala ada 2 golongan. Pertama, orang kafir sendiri. Yang kedua,
orang yang mengaku Islam sedangkan mereka adalah orang munafik, maka dia benci Islam. Masalah penting, salah satu hal yang perlu diperhatikan bahawa banyak orang sudah jelas baginya hukum syarak berdasarkan dalil, tapi ia tidak menerima kerana buruknya cara dalam menjelaskan atau kerana ada konflik pribadi. Maka orang ini tidak disebut sebagai orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kalaulah dia tahu itu hukum syarak, tapi dia kata tadi, tapi dia tidak menerima kerana buruknya cara dalam menjelaskan. Maksudnya orang bagi tahu kat dia cara yang buruk, cara dipresentkan tu salah, menyebabkan dia timbul macam tak berapa nak suka. So ni kita tak boleh nak hukum dia kafir. Ataupun ada konflik peribadi dan sebagainya. Poligami. Maka orang ini tidak disebut kafir dan tidak disebut sebagai orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah. Namun jika ada orang lain yang boleh menjelaskan dengan cara yang bagus, tapi ia tidak menerimanya, maka pada diri orang itu terdapat bukti atas nifaknya, Islamnya itu dalam batinnya, dan kebenciannya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW zahir. Sungguh ia telah terjerumus ke dalam salah satu pembatal keislaman. So, banyak orang zaman sekarang Islam tak faham hudud. Contoh tak faham hudud sebab tak dijelaskan dengan betul, sehingga orang Islam sendiri agak nak rejam. Cara nak rejam tu tak diberitahu dengan jelas. Cara hukuman itu dibuat dengan cara yang tak jelas. Ataupun dia berfikir, kenapa zaman sekarang orang nak cari kerja susah, orang tak ada kerja, orang terpaksa mencuri sebagainya, lepas tu nak potong tangan. Tak adil lah, it's not fair, kata dia. Zaman sekarang orang nak kahwin susah, macam-macam lah undang-undang perkahwinan dia tu. Orang berzina senang, nak berzina senang, telefon aja dapat dah. Pergi tepi jalan boleh dapat dah. Dengan ditambah benda-benda ni semua dan sebagainya, akses kepada zina sangat mudah. Tiba-tiba kau nak rejam orang yang berzina, tiba-tiba kau nak sebat orang yang berzina, maka ini tak adil, dia kata. Sebab kita yang present Islam dengan cara yang buruk sekali. Dia ingkar bukan sebab dia ingkar hukum Allah, tapi dia ingkar pelaksanaannya. Sebab tu nak laksana hukum Islam bukan semudah yang disangka. Ingat, dapat kerajaan boleh buat hudud tu. Banyak lagi proses-proses, step-step dia. Kita kena tengok dalam masyarakat apa yang kurang dan sebagainya, sehingga kita telah pun memberikan seluruh rakyat mungkin dah tak ada masalah kewangan, orang semua dapat bantuan dengan mudah dan sebagainya. Orang dapat bantuan dengan mudah dan sebagainya, tiba-tiba dia curi, dan barulah kita hukum. Maka hukumnya nampak adil dan ada kehebatannya. Saudi buat hukuman hudud. Saudi buat hukuman hudud, tak ada siapa komplain zalim pun. Tak ada siapa komplain suatu benda yang undang-undang kuno, tak ada. Sebab pelaksanaannya begitu teratur dan begitu mengikut kaedah-kaedahnya. Cuma orang kat Malaysia kita, oleh kerana tak dapat pendedahan dan sebagainya, takkan curi rabah guna potong tangan. So, dia bukan ingkar benda tu, kadang-kadang dia ingkar sebab orang Islam tu sendiri. Ni zaman sekarang keluar parti pun dah kira sesat, jenuh. Keluar parti pun sesat, lagi teruk. Dah dikira mati mitatan jahiliyah, mati dengan mati jahiliyah sebab tak ada bayar. Itu bodoh, itu merepek. So, zaman sekarang orang blur dan orang faham Islam kadang-kadang dengan cara yang tidak begitu cantik, maka menyebabkan orang ingkar kepada sebagainya. Maka kita tak boleh nak hukum kafir senang-senang, tak boleh. Yang ke-6, man istahza bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam
أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Yang keenam, barang siapa istahza'a, mengejek, memperlekeh. Man istahza'a, sesuatu daripada agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahalanya atau seksanya, maka dia kafir. Allah Ta'ala firman, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, adakah dengan Allah atau ayat-ayatnya atau Rasulnya yang kamu itu memperselekehkan ataupun mengutuk-ngutuk? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka tak ada keuzuran dan kamu itu telah kafir lepas kamu beriman. Ini semua mengejek, mencela, memperolok-olokkan. Maksudnya melawak-lawakkan, memain-main, mempermain-mainkan ketentuan tentang mengejek, itu melecehkan sekecil apapun, wal-iyadu billah, secara yang mengandung pelecehan dan ejekan, maka itu adalah kufur. Hingga walaupun isyarat dengan bibir, mata, tangan, termasuk pelecehan walaupun tanpa bicara. Puak-puak Yahudi, puak-puak kafir musyrikul Quraisy, maka bila Nabi sampaikan dakwah, bukan saja cakap mulut, buat muka-muka sekali. Nak menunjukkan begitu tak sukanya. Tuan-tuan, antara sunnah Nabi pun boleh sunnah Nabi kan? Dia buat muka dengan memek muka yang membenci, sedangkan benda itu sunnah Nabi. Maka dia mengejek, memperlecekan sesuatu dari agama Rasul. Hak ni yang dibimbangi. Walaupun perkara khilaf, walaupun perkara itu khilaf, hati-hati. Sebab perkara khilaf yang dibenarkan dalam agama, boleh jadi kawan ni betul, boleh jadi kawan ni betul. Bukan dua-dua betul. Kebetulan. Yang betul, yang benar hanya satu saja. Tetapi kita tak tahu di sisi Allah Ta'ala yang manakah sebenarnya yang betul. Sebab tu kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Maka pada ilmu yang kita ada keyakinan, kita kata ni betul. Boleh jadi salah, boleh jadi yang tu betul. Hak tu yang Imam Syafi'i kata tu, hujah aku benar dan boleh jadi dia salah. Hujah dia salah, boleh jadi benar. Sebab tu kita tak boleh, walaupun benda tu khilaf, jangan duk mempelecehkan. Ada pok-pok jahil ni pun, tuan benda ni sebaik kau Nabi gini. Walaupun benda tu khilaf, gini. Apa ni macam ni, ngeng lempang apa ni. Masalahnya engkau mempelecehkan sesuatu yang ada disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa beza kau yang Yahudi? Apa beza kau dengan Arab Jahiliyah yang pada ketika Nabi menyampaikan dakwah mereka buat muka, memek muka dan sebagainya? Maka ni hati-hati. Maka pok-pok ni yang biasa tu, pok-pok tu lah yang tak suka sangat dengan sunnah Nabi. Balik-balik sunnah. Itu seolah-olah memperlecehkan. Balik-balik sunnah. Habis kau tak sunnah Buddha, Sami Buddha. Kalau tak sunnah Nabi, kau Sami Buddha ni sunnah. Maka hak ni, pok-pok ni kadang-kadang bencinya dia kepada satu golongan menyebabkan kadang-kadang dia tak sedar yang dikutuk itu ialah satu benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum melecehkan sesuatu dari apa yang dibawa Rasulullah SAW adalah kufur berdasarkan ijma' kaum muslimin, walaupun tidak bermaksud melecehkan dengan serius, sebagaimana sekiranya ia main-main ataupun bercanda. Kalau bermain-main buat bergurau pun tak dibenarkan. Sebab apa hak kau nak buat begitu? Kenapa yang kau nak main-main dengan sunnah Rasul? Jadi benda ni tak boleh main-main. Benda nak main-main, pergi main bola. Jangan nak main-main benda yang melibatkan dalil, melibatkan Al-Quran, melibatkan sunnah Nabi. Melecehkan ada dua macam. Melecehkan secara terang-terangan seperti perbuatan dan semisalnya. Terang-terangan, mulut, cakap macam kita sebut tadi, ataupun tindakan perbuatan yang nampak sangat.
Yang kedua, melecehkan secara tidak terang-terangan, mengejek dengan tangan atau mengeluarkan lidah dan sebagainya lah. Kan? Macam-macam. Syariah tu tak boleh lah. Hatta kita kata kepada orang-orang yang dah belajar sunnah pun, tak payahlah dia pergi buat mengejek-ngejek orang-orang ahli bidah tu. Kan? Maksudnya walaupun dia buatlah bidah yang dia buat tu, tapi tu tak payahlah merepek, buang masa dan nampak sangat kebodohan dan tak cerdik namanya. Biarlah mereka, kalau mereka nak dengar, mereka dengar. Kalau mereka tak dengar, maka nak buat macam mana? Troll Ustaz, troll. Troll dekat dalam. Dan kalau sekiranya benda yang buat tu memang jelas benda yang bid'ah, benda yang memang tak ada sedikit pun kalam ulama' pun tak ada dalam masalah tu, bagi itu bukan daripada agama Islam. Tapi iyalah, yang terbaiknya cari elok lah. Yang terbaiknya cari elok. Tapi hak ni yang betul, yang kebenaran. Hak ni kepada dalil Quran dan Sunnah. Melecehkan dan mencaci maki sahabat. Ini pun satu jenis asal bapak dia tu, Syiah tu. Ada yang kufur dan riddah keluar dari agama seperti melecehkan mereka atau mencaci mereka secara umum, atau menuduh mereka munafik atau telah murtad. Ada yang bukan kufur tapi pelakunya pantas dituduh sebagai orang fasik, diberi ta'zir dan diberi hukum yang menjerakan. Misalnya mengejek dengan kurang pemahaman dan menuduh sebagai mereka sebagai pengecut, bakhil, kurang berilmu dan sebagainya. Hatta kepada ahli maksiat pun kita tak sepatutnya ejek. Kepada ahli yang melakukan maksiat, ahli maksiat asi, kata, "Hei pelacur, bawa balik kerja." Tak boleh, tak dibenarkan. Itu Islam tak nak ajar. Macam-macam lah. Dia kutuk dia duk mengata, mengutuk orang-orang buat maksiat sebagainya. Satu masalahnya, kita tak tahu diri kita orang. Dan kita tak tahu dia tu macam mana. Boleh jadi dia mati sebelum sempat, dia mati dan bertaubat sebelum dia mati. Maka kita tak tahu. Al-amal bil khawatim, amalan tu dikira di akhirnya. So kadang-kadang kita tak tahu. Dia itu walaupun nampaknya ahli maksiat, mana tahu kemungkinan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala tanpa kita sedari, ataupun dia dah lama tinggalkan. Kita pula tak tahu. Kita kata, "Oi, minum kan petang ni?" Kerana kawan tu dah lama bertaubat. Sebab tu tak boleh. Jangan. Sebab benda tu menyebabkan orang lari daripada agama. Ustaz-ustaz kat masjid bulan Ramadan, inilah Ramadan pun datang ni, muka-muka tak nampak ni. Muka-muka tak nak nampak ni. Bila Ramadan nak makan datang. Amboi kau. Datang tu pun bagus dah. Bagus. Paling kuat Ramadan dia datang tu, dia pun tahu Ramadan punya banyak pahala yang Allah bagi. Dan dia pun tahu rahmat Ramadan itu Allah Ta'ala buka dengan seluruhnya. Sebab tu dia datang. Mana tahu dengan dia bermula dengan Ramadan tu, dia jadi seorang Muslim yang baik. Tiba-tiba ustaz pula tazkirah tarawih. Cakap pula macam tu. Tak datang dah. Tak datang dah. Bahkan dikutuk. Itulah ustaz. Itulah kerja ustaz, memang kutuk orang kerja. Ustaz yang kena. Jadi ni pun tak boleh lah. Semua ni tak boleh. Sebab itu akhlak. Itu akhlak. Melecehkan ulama' dan orang saleh, mengejek dan melecehkan kepribadian mereka seperti mengejek bentuk fizik atau akhlak mereka, maka seperti ini diharamkan. Mengejek dan melecehkan kerana kesalihan, keilmuan dan agama mereka, maka ia seperti ini al-kufur. Kita kutuk dia kerana agamanya dia. Alah, nampak alim pakai sorban, jubah, kono semayang tonggang-tonggi je. Tu semua bimbang boleh jadi kufur. Bimbang boleh jadi kufur. Adapun yang pertama itu peribadi. Dia tu malas, mengutuk dia. Maka tu tak boleh lah. Mengutuk fizikal, Allah dalam muka tu buruk nak mampu. Dalam pendek, macam-macam lah.
So hak tu sepatutnya tak buat. Sebab itu kan Allah yang cipta. Hak tu yang Allah cipta. Kita hanya kritik pandangan. Kita hanya kritik amalan. Itu saja. Adapun dia punya cara peribadi dan sebagainya, sepatutnya tak usik lah. Sepatutnya tak usik. So hak tu yang keenam, barang siapa mengejek tadi, maka kepada sahabat Nabi juga termasuk. So kita pergi mengutuk sahabat Nabi. Hak ni hadis tadi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memerangi wali aku akan aku iklan perang. Apa maksud memerangi wali Allah? Tak suka dengan wali Allah, benci dengan wali Allah. Wali mana? Wali terbang kat udara. Wali sufi. Sufi-sufi tu wali yang merepek kadang-kadang. Ni wali Allah macam kita sebut, orang soleh. Nampak soleh orangnya bagus, orangnya alim dan sebagainya, kita pun membenci dia. Macam tadi alah, rajin ke masjid konon. Kan memang dia, kita tahu dia tu memang kaki masjid, soleh orang dia, akhlak bagus. Kita pula tak suka sebab kita jenis kaki maksiat. Maka kita kutuk dia. Maka dibimbangi kita memerangi wali Allah. Dan Allah Ta'ala kata, siapa perang wali Allah akan ku iklan perang dia. Berat. Sebab tu lah ulama-ulama padan muka lah biar buta. Eloklah ulama tu buta mata hati. Yang sebenarnya dia yang Allah butakan mata hati. Sebab kutuk orang yang soleh, yang baik. Bahkan kalau dia ulama, maka hak ni yang dibimbangi. Puak ahli bid'ah ni kadang-kadang teruk. Sehingga peribadi dan sebagainya. Tengok si Muhammad Bahlul tu, Abu Sapek tu. Syekh tu main pegang-pegang, bodoh betul lah. Hak ni kita bimbang dia ni memang kalau dah memang dah tak teringin nak kebaikan, kalau dah memang tak nak teringin hidayah Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk dekat dia. Berikutnya yang ketujuh, as-sihru wa minhu as-sarf wal 'athf faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa man yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang ketujuh adalah sihir, dan di antaranya as-sarfu wal 'athf. As-sarf dia kata timbulnya kebencian yang dikarenakan sihir, wal 'athf ialah timbul kecintaan dikarenakan sihir. Maksudnya sihir, dan di antara sihir itu benda boleh membuatkan benci membenci dan boleh menyebabkan cinta mencintai. Faman fa'alahu, siapa yang melakukannya ataupun radiyah bih, meredainya, adalah kufur. Kau pergi aku upah kat kau lah, aku upah kau pergi jumpa tukang sihir tu, kau sihir dia. Aku tak buat, tapi aku upah kau. Apa maksudnya? Bukan aku yang buat, tapi aku upah dia lah. Kalau kau dah upah dia, kau suruh kau redha lah dengan benda tu, maka termasuklah walaupun kau tak buat. Ataupun padan muka kena sihir. Itulah aku cakap awal tak mau. Soalan kau redha benda tu. Tu semua termasuk dengan keadaan ni. Barang siapa melakukan atau beredha dengannya maka kafir. Definisi sihir. Sihir menurut bahasa ungkapan tentang suatu yang tersembunyi. Kerana itu menurut para ulama, sihir ialah apa yang tersembunyi dan tidak diketahui sebabnya. Sihir suatu yang tersembunyi dan tak diketahui sebabnya. Sihir dalam syarak terbagi menjadi dua. Hakiki itu nyata, iaitu ungkapan tentang perbuatan yang berpengaruh pada tubuh atau pada hati. Di antaranya ada yang boleh mematikan dan ada yang boleh menimbulkan penyakit. At-tahyili, pengelabuan, ialah apa yang berpengaruh pada penglihatan, lalu mata melihat sesuatu yang berbeza dengan apa yang sebenarnya. So itu bentuk-bentuk sihir lah. Hukum mempelajari sihir, mempelajari dan mengajarkannya, mempraktikkannya dan redha dengannya adalah kufur. Ibnu Hubairah
berkata para ulama telah sepakat bahawa sihir memiliki hakikat, kecuali Abu Hanifah rahimahullah, kerana ia berpendapat bahawa sihir tidak memiliki hakikat. Itu mungkin perselisihan dari sudut hakikat, maksudnya wallahu a'lam, mungkin yang zahir ataupun yang tak nampak lah. Sihir, hakikat sihir memiliki hakikat. Dalil-dalil dan asar-asar mengenai hal itu dari para sahabat, tabi'in dan salaf umat ini banyak sekali. Sihir masuk ke dalam syirik dari dua aspek. Pertama, menggunakan jin dan syaitan serta mendekatkan diri kepada mereka dari selain Allah Ta'ala dengan apa yang mereka kehendaki. Dan yang kedua, mengklaim, mendakwa mengetahui perkara ghaib dan menyayangi Allah Ta'ala dalam perkara yang menjadi kekhususannya. Jadi sihir suatu bentuk syirik dari dua aspek. Pertama, guna jin dan syaitan. Maka apa saja aspek guna jin dan syaitan, maka dia boleh jadi sihir lah. Dan sihir itu memang kita tahu memang guna jin dan syaitan lah. Apabila dia menggunakan jin dan syaitan, maka dia bertukar-tukar khidmat. Bahkan sebenarnya orang itu yang jadi kuli syaitan tu, bahkan jadi hamba kepada syaitan. Zaman Nabi sendiri ada jahiliah, mereka duk pergi minta tolong dengan jin. Bila mereka pergi kepada mana lembah dan ataupun wadi, mereka akan minta tolong dengan ketua kabilah jin kawasan. Piramli buat tu apa? Tok nenek apa? Tok cucu tumpang lalu sebagainya. Kenapa nak minta izin dengan jin? Tapi apa yang dibuat oleh Piramli tu memang orang Melayu buat lah. Memang orang Melayu buat. Bahkan jahiliah buat dah. Maka bila Islam datang, Islam mengharamkan minta tolong dengan jin. Maka Islam mengajarkan baca doa, a'udzubillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, macam-macam apa? A'udzubillah apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan, dan macam-macam doa yang Nabi ajar, isti'azah. Maka itu semua yang disuruh kita buat. Maka siapa yang minta tolong jin dan setan, maka boleh menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT Quran ada di kalangan orang-orang yang ya'udhuna birijali minal jin, minta lindung dengan rijal daripada jin. Fazaduhum rahaqa, maka bertambah-tambahlah ke apa besarnya jin tu. Maksudnya kita pergi minta tolongan dia bertambah besar lah. Sedangkan jin dan setan tu makhluk Allah. Kalau kita pergi sembah jin dan setan, syirik lah. Dia tu makhluk. Bahkan dia itu kena sembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dengan dia tu, kerja kita menyembah Allah, tiba-tiba kita minta tolongan dia, maka syirik. Macam kita pergi bomoh lah. Dan bomoh dan tukar sihir, itulah dia wali setan. Bomoh dan tukar sihir wali syaitan. Allah idza arada ayatakallama bil wahyi. Allah bila dia nak menyampaikan wahyu, maka semua makhluk langit tunduk. Fakana awwalu rafa'a ra'sahu Jibril. Dan yang pertama akan angkat kepala ialah Jibril alaihissalam. Kemudian Allah sampaikan wahyu kepada Jibril, maka Jibril pun bawa turun wahyu untuk disampaikan kepada wali Allah, para nabi dan para rasul. Dalam turun langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5, ke-4, ke-3, 2 dan 1, maka ada para malaikat yang menjaga langit-langit tu. Maka dia kata, wahai Jibril, madza qala rabbuk, apa yang Tuhan kau katakan? Qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Allah berkata yang benar. Maksudnya wahyulah kebenaran. Allah itu maha tinggi, maha besar. Bila diturun, setan tak dibenarkan naik ke atas. Bila setan tak dibenarkan naik ke atas, maka mereka berebut-rebut dan bertimpa-timpa untuk mencuri berita langit. Bila mereka bertingkat-tingkat, berkerumun dalam mencuri berita langit, Allah Ta'ala menjadikan bintang-bintang rujuman li syayatin. Allah Ta'ala jadikan bintang rejaman kepada setan, dan ada yang kena, ada yang lepas.
Bukan bermaksud tidak sharpshooter. Tapi yang lepas tu untuk ujian lah kan. Maka bila dia dapat berita, disampaikan kepada wali setan, iaitu bomoh, tukang tilik, tukang sihir. Kemudian ditambah dengan 1000 pembohongan. Pada zaman Nabi, sahabat telah berkata, wahai Rasulullah, ni datang kepada bomoh atau ni, dia cakap, wahai Rasulullah, benda tu jadi, wahai Rasul. Benda tu benar berlaku. Tu sahabat Nabi dah cakap dah. Benda tu benar-benar berlaku. Dia Nabi kata betul, benda tu berlaku. Tapi setan itu pembohong. Kan, setan tu pembohong. Jadi bila sampai kat bomoh, maka bomoh akan menambahkan lagi pembohongan-pembohongan, maka bertambah-tambah syiriklah. Bertambah-tambah syirik. Man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa datang kepada bomoh dan tukang tilik, bertanya dan membenarkan, maka kufur kepada yang diturunkan kepada Muhammad, itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebab itu hukum tukang sihir ini pancung, bunuh. Hukum tukang sihir ialah bunuh. Ayat disebut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Bila disebut kepada Harut dan Marut, maka wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dua tu, Harut dan Marut, innama nahnu fitnatun, kami diturunkan sebagai fitnah kepada kamu. Fala takfur, janganlah kamu menjadi kufur. Tapi dah juga ambil ya. Maka mereka ahli sihir mengambil apa mentera-mentera Nabi Sulaiman, mentera-mentera konon-kononnya Nabi Sulaiman. Bahkan Allah kata wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tapi yang kafir itu ni setan-setan ni. Walakinnal ladzina kafaru, hatu popa, walakinna syaitan, adalah setan itu adalah orang yang kafir. Dan juga apa yang diajarkan kepada dua orang tu min ahadin, sehinggalah kedua-duanya berkata, sesungguhnya kami ini ujian, fala takfur, jangan mengkufuri Allah Ta'ala. Maka sihir itu ada hubung kait dengan setan. Wa amma as-sihru alladhi la yattasilu sahibahu bisyayatin ka an yakuna hunaka sahirun la yattasilu bisyayatin lakin yu'ti an-nas adawiyatun wa tadkhinat wa yusqihim asya'in tadurruhum wa ya'khudhu amwalan nas bighairi haqqin. Hadha idza istahalla kafar wa idza istahalla aklu amwalin nas bil batil wal idraru bin nas kufrun imma idza lam yastahil faqad irtakaba kabiratan min kaba'ir dzunub lianna sahibuhu la yattasilu bisyayatin lakinna as-sihra alladhi yattasilu sahibahu bisyayatin faqad kafara lianna as-sahiru la yanfaqu 'anil kufri. Jadi kalau ni berdirect memang dengan setan, kafir. Ada pula sebahagiannya yang tidak direct ataupun la yattasilu bisyayatin, tidak berhubung dengan setan, lakin yu'tin nas adawiyatun, tetapi diberikan manusia itu adawiyah, ubat wa tadkhinat wa yasqihim asya'i tadurruhum. Hak ni sebahagian yang kadang-kadang ada orang mimpi tiba-tiba diberikan satu barang. Mimpi tiba-tiba bangkit tidur ada batu, kemudian dia berubat mujarab belaka. Hak ni semua kita saksi. Hak ni semua kita saksi dengan perbuatan tu. So hak ni kadang-kadang berleluasa juga dalam masyarakat kita. Hak kadang-kadang mimpi sebagainya boleh berubah orang sebagainya, hak tu kita confuse. So kalau boleh dielakkan, janganlah pergi berpopok tu. Kita tak tahu, Allah A'lam, adakah dia menggunakan jin dan sebagainya. Hak tu yang dibimbangi. فَإِذَا فَعَلَ السَّاحِرُ مَا هُوَ كُفْرٌ كَإِهَانَةِ الْمَصْحَفِ. Dalam masalah ni kadang-kadang ulama tidak ijma' dalam masalah ni. Kalau sekiranya tukang sihir itu buat sesuatu perkara seperti menghina mashaf ataupun sujud kepada syaitan, maka hak ni jelas kafirnya dengan ijma' ulama.
Amma idza lam yaf'al syai'an min zalika, tapi kalau dia tak buat sikit pun daripada yang kita nyatakan tadi, fa aksarul ulama ala annahu kafir aidan bimujarradi amalihi lis-sihri, maka sebagai ulama kata, banyak ulama kata masih kafir lagi kerana pengamalan dengan sihir. Ada dalam bab an-nushrah, boleh tak berubat sihir dengan sihir, maka disebut an-nushrah. So an-nushrah yang dibenarkan adalah jampi, ruqyah syar'iyah itu dibenarkan. Tapi kalau menggunakan sihir untuk mengubat sihir, maka itu tak dibenarkan. Kerana sihir macam kita sebut tadi mesti guna jin dan syaitan. So bila dia guna jin dan syaitan, dia pergi pula jumpa bomoh lain pula untuk mengubat. So hak ni dibimbangi lagi teruk lah, lagi rosak. Yang ke-8, membela dan membantu orang musyrik menghadapi kaum muslimin, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, wad dalilu qawluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Kalau sekiranya seorang itu membantu orang musyrik untuk melawan orang Islam, bermaksud dia mengambil orang musyrik itu menjadi walinya dan dia menyukainya, maka hak ni boleh menyebabkan riddah. Seperti yang telah kita nyatakan, seolah-olahnya dia mencintai benda tu ataupun dia mencintai orang kafir itu, maka dia pergi serang orang Islam, maka hak ni boleh menyebabkan riddah. Termasuk dalam bab menolong orang kafir untuk menghancurkan orang Islam dari sudut senjata dan dari sudut harta benda, maka ini semua tak dibenarkan. Au birra'i dalla ala mahabbatihim wa mahabbatihim raddahu fa aslu tawalli huwal mahabbah, ataupun dengan kita menyukai dan seronok dengan dia itu dari sudut ra'i, pandangan dan sebagainya, mengatasi orang Islam dan sebagainya, kerana al-wala al-mahabbah. Kerana bila kita buat begitu, kita walak kepada orang kafir, dan bila kita walak kepada orang kafir, maksudnya ada kecintaan dekat situ. Macam-macam mualah, menolong dan loyal, maksudnya wali tu, walak tu, kesetiaan kepada orang kafir, membela, menolong, mencintai dengan hati, menyanjung, memuji dan sebagainya. Menolong itu ada dua macam. Menolong mereka kerana agama mereka, ini adalah kufur yang mengeluarkan dari agama. Yang kedua, menolong mereka kerana tamak pada dunia disertai kebencian kepada mereka dan kebencian kepada agama mereka, ini diharamkan dan bukan kufur. So dia menolong kerana tamak dunia, tapi dia tahu dia agama tu merepek, dia tahu agama tu rosak dan sebagainya. Tapi hak ni kita tak kata dia kafir, kita mengatakan haram lah benda tu. Persoalan meminta bantuan kepada kaum kafir untuk memerangi kaum kafir lainnya. Para ulama berselisih pandangan dalam masalah ni. Di antara mereka ada yang melarang secara mutlak, iaitu kita minta orang kafir lawan orang kafir. Yang kedua, antara mereka ada yang membolehkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Di antaranya keperluan kepada mereka dan aman dari tipu daya mereka, serta pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Jadi kalau sekiranya ada keperluan yang maslahah untuk orang Islam, maka itu okey. Tapi kalau sekiranya tak ada apa keperluan, yang nak kita perang kafir tu, kita pergi pakat kau, dia pergi serang kafir, tak boleh lah juga. Maka kita tak disuruh pergi bunuh orang kafir sendiri. Persoalan meminta bantuan kepada kaum kafir untuk memerangi kaum muslimin, majoriti ulama larang. Yang tadi kafir-kafir, yang ni pergi minta orang kafir tolong orang Islam, lawan orang Islam. Maka ulama majoriti melarang jika memerangi para pemberontak dari kaum muslimin yang dapat menguatkan dominasi kaum kafir dan memenangkan mereka atas kaum muslimin, maka ini termasuk dalam kategori wa man yatawallahum minhum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.
Adapun meminta bantuan kepada mereka selain itu dalam pemerintahan, maka tidaklah mencapai tahap kufur, riddah dan keluar daripada agama. ISIS. Aha. Macam mana kalau macam Arab tadi, macam orang Islam minta Amerika serang ISIS. ISIS kita tak tahu hakikat sebenarnya. Wallahu a'lam. Cuma para ulama banyak yang mengeluarkan pandangan mereka itu khawarij kan. Mereka itu suatu golongan yang melampau. Tapi Allah secara hakikatnya kita pun tak tahu sebenarnya isunya. Adakah betul mereka ni betul ke? Adakah mereka, yang kita tahu apa yang ulama sebut, maka hak tu berpadalah. Wallahu a'lam, sebab kita tak ada kat sana. Tapi kalau sekiranya depa itu bukanlah seperti yang diceritakan ataupun apa nama, ialah kezaliman sikit-sikit, kita pun pergi pakat yang kafir melawan dia, itu dibimbangi juga. Sebab mereka masih orang Islam. Tapi macam kita sebut, benda ni kita tak tahu, tak jelas. Mungkin mereka itu kafir, wallahualam, saya tak tahu. Sebab macam-macam berita sampai kat kita. Ada kata mereka orang Amerika, ada kata mereka itu sebenarnya memang orang kafir pun. Kita pun tak tahu, wallahualam. Cuma secara umumnya, kalau kita pergi pakat yang kafir, pergi menentang negara Islam, tak boleh. Itu tak boleh. Main datang tiba-tiba Mesir berpakat dengan negara kafir untuk tak nak tolong Palestin. Contoh. Maka dia sekatnya pintu untuk sempadan supaya orang Palestin tak boleh masuk, dan dia sekatnya pertolongan, bantuan dan sebagainya untuk meredai orang kafir, boleh jadi pembatal keislaman. Itu boleh jadi pembatal keislaman. Kata Ibn Taymiyah, fi man dhamma ila Tatar, iaitu bagi pada zaman Ibn Taymiyah kan perang dengan Tatar, iaitu bagi mereka yang bersepakat bersekongkol dengan At-Tatar dan memerangi orang Islam, annahu murtad, dia murtad. Wa qala wa idza kana as-salafu qad sammu mani'i zakat murtaddin ma'a kaunihim yasumun wa yusallun wa lam yakunu yuqatiluna jama'at al-muslimin fakaina biman sara ma'a a'da'illahi wa rasulihi qatilan lil muslimin. Salaf itu para sahabat Nabi qad sammu, menamakan orang yang tak nak bayar zakat itu murtad. Itu Abu Bakar, dan juga disokong oleh sahabat yang lain bahawasanya tak nak bayar zakat itu murtad. Sedangkan mereka itu berpuasa dan solat. Walam yakunu, dan mereka tidak memerangi jamaah orang Islam. Mereka tak memerangi orang Islam. Itu pun telah dihukum murtad oleh Abu Bakar. Apatah lagi bagi orang yang bersekongkol dengan musuh Islam, memerangi Allah, Rasulnya, dan membunuh orang-orang Islam, maka lebih-lebih lagi lah itu jadi murtad. Lebih-lebih lagi lah maka kafir. So sebab dalam akidah kita yang paling tinggi kemuncaknya al-wala' wal-bara'. Paling tinggi al-wala' wal-bara'. Kita ngaji akidah sebab 20 tak sampai wala' wal-bara'. Al-wala' kita sayang, kita suka, cinta kepada Allah dan Rasul, dan semua yang Allah suka dan Rasul suka. Dan al-bara' melepas diri daripada maksiat, daripada pelaku maksiat, melepas diri daripada bid'ah, pelaku bid'ah, melepas diri daripada fasik, pelaku fasik, dan orang kafir dan pelaku dan kekufuran. Hak tu al-bara'. Jadi bila kita berakidah Islam, tak tergamak kita nak pergi sokong orang kafir, memerangi orang Islam, mana boleh. Tak dibenarkan, haram. Sebab wala' kita kepada orang Islam. Walaupun orang Islam itu taklah berapa bagus sangat nak dibanding dengan kafir tu. Ada kafir yang memang terbaik pun, bagus. Dan orang Islam ni, teruklah kita kata teruk. Walaupun teruk mana orang Islam itu, dia tetap lebih bagus daripada orang kafir itu. Kerana orang Islam, orang yang mentauhidkan Allah, orang kafir, orang yang mensyirikkan Allah.
Yang berikutnya, yang ke-9, qala al-imam rahimahullah, التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Barang siapa meyakini bahawa sebahagian orang boleh suka hati keluar masuk dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Khidir konon-kononnya bersuka dia keluar daripada syariat Musa alaihissalam, maka ia adalah kafir. Maknanya orang yang beriktikad bolehnya keluar daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beribadat dengan Allah dengan cara yang tak diajar oleh Nabi. Dengan cara yang tak diajar oleh Nabi, maksud keluar dari syariat lah. Maka aku ni beribadat ke Allah Ta'ala, tapi aku sembahyang 3 waktu saja. Dia sembah Allah, tapi solat 3 waktu aja. Maka hak ni telah keluar daripada syariat Muhammad. Wa annahu yasilu ila Allah wa yakun min ahli jannah walau lam ya'mal bi syariati Muhammad. Iaitu konon-kononnya dia boleh sampai kepada Allah Ta'ala dan dia itu ahli syurga walaupun tak beramal dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala ba'dul falasifah wa yata'abbadu lillah min an tariqil falsafah. Orang pokok falsafah ni beribadat kepada Allah dengan cara jalan falsafah dia, atau an tariqis sabiati atau an tariqit tasawuf, ataupun dengan cara tasawuf. Wa annahu yasilu ila Allah an tariqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau an tariqi ghairi. Fa yaqul kulluha sawa, hadha kafirun li'annahu laysa hunaka tariqun yasilu bi ila Allah illa an tariqir rasul. Maka dihukumnya kafir kerana tidak ada jalan yang menyampaikan kepada Allah melainkan jalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yasa'a ahadan al-khuruj an syari'atihi, dan tak boleh siapa-siapa pun suka-suka untuk keluarkan masuk keluar daripada syariat Muhammad. Jadi hak ni semua boleh menyebabkan kafir. Wa hiya khatimatu syara' amma khurujul Khidir an syari'ati Musa falaysa lahu fihi hujjah. Adapun mereka berhujjah dengan Khidir, konon-kononnya keluar dari syariat Musa, itu bukan hujjah sikit pun. Lianna Musa syari'atahu laysat a'matu ka syari'ati Muhammad. Kerana syariat Musa bukan umum macam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lianna al-Khidir nabiyyun, dan Khidir itu nabi yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Wa ala qawli al-akhir wa huwa annahu laysa bi nabi falaysa min bani Israil lam yursil ilaihi Musa. Ada sebahagian pandangan dikata dia tak nabi, tapi dia itu bukan daripada kalangan Bani Israel yang kena ikut Nabi Musa. Nabi Musa pada Bani Israel, dia bukan Bani Israel. Itu ada pandangan. Pandangan lagi, satu lagi, dia nabi, maka dia diberi wahyu. Dan itu diceritakan oleh Allah Ta'ala tentang Nabi Allah Musa dengan Khidir, nak beritahu bahawa kepada Nabi Musa ada orang lebih alim daripada dia, dan setiap orang alim itu ada orang lebih alim daripada dia. So bila nak beritahu Nabi Musa, nak ajar Nabi Musa, maka jumpa Khidir. Dari Khidir diberikan ilmu daripada sisi Allah. Dan pokok tarekat pun ilmu laduni lah. Ilmu laduni tu untuk Khidir, ilmu laduni pokok ni pun merepek. Tu mendakwa bodohnya. Faham pun tak? Jadi dikata tadi Nabi Khidir, Nabi atau Wali, dua pandangan. Pertama, Nabi, seorang Nabi, kerana kejadian luar biasa ini termasuk mujizat yang hanya dimiliki oleh Nabi. Ini pendapat yang benar, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Syekh Khalid bin Abdul Aziz Al-Huwaisi hafizahullah. Pendapat kedua ini seorang wali dan bukan Nabi. Perkara-perkara ini merupakan karamatil awliya. So ada dua pandangan kat situ. Apakah Khidir masih hidup atau dah mati? Dalil-dalil sahih menunjukkan bahawa ia sudah mati, dan inilah yang benar. Adapun orang yang berpendapat bahawa ia masih hidup, maka ia tidak memiliki dalil kuat. Ini pokok sufi juga, suka sangat Mbak Khidir. Mengapa Khidir tidak mengikuti Musa? Kerana Musa AS risalahnya bukan umum, tapi risalahnya khusus kepada Bani Israel. Catatan penting, tidak boleh dikatakan bahawa Khidir itu keluar dari syariat Musa, kerana pada dasarnya bukanlah termasuk umat Musa hingga bisa dikatakan bahawa ia telah keluar dari syariatnya. Nabi Khidir tak tertakluk kepada syariat Nabi Musa. Keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang keluar dari syariat atau sesuatu darinya dan menganggapnya halal, maka ia kafir
Sedangkan orang yang keluar dari tidak menganggapnya halal, maka ia sesat, bukan kafir. So ada yang keluar dari syariat Muhammad tapi dia tak kata halal, dia tu sesat. Dia tu sesat. Dia tak dakwa dan dia tak pun kata sebenarnya memang betul pun kita ni boleh keluar dari syariat Muhammad, kafir. Dan dia buat, bila orang tanya dia diam je. Kau tahu tak kau buat ni tak ikut Nabi Muhammad? Dia tak jawab. So kita tak boleh hukum dia kafir. Sebab mungkin dia beriktikad memang kena ikut Nabi Muhammad, tapi mungkin kejahilan dan dia confused. Maka kemungkinan dia faham daripada talk share dia tu macam betul lah buat sembahyang tu 3 waktu je. Sebab talk share dia guna Quran juga. Ataupun talk share dia mengajar bila dah sampai maqam boleh sembahyang niat saja. Dan dia tak menafikan kena solat, tapi dia solat niat. Maka ni sesat, dia tak jadi kafir lagi. Melainkan mana ada aku dah memang tak perlu wajib sembahyang. Aku dah keluar dari syariat Muhammad dah. So aku boleh buat apa yang korang tak boleh buat, korang tak boleh buat apa yang aku buat. Hak tu konon-kononnya dah sampai level hakikat makrifat. Hak tu pokok sufi merepek lah. So bila sampai peringkat hakikat makrifat, konon-kononnya tak payah sembahyang, tak payah ni. Ini semua sesat falsafah tu. Tak pernah dengar pokok sufi tu bercakap macam ahli falsafah kan? Sebenarnya kita beribadat kepada Allah Ta'ala ni, hikmahnya ialah antara hikmahnya ialah merasakan kewujudan Allah. Maka bila telah merasakan kewujudan Allah Ta'ala, maka kita tak wajib lagi untuk, kita telah sampai maqam. Kenapa kita perlu sembahyang? Kenapa peringkat syarat kena sembahyang? Kerana nak capai hakikat. Nak mencapai apakah maksud tujuan daripada solat. Maka tujuan daripada solat ialah mengenal Allah. Maka sekarang aku telah mengenal Allah. Maka bila aku mengenal Allah, aku tak boleh sembahyang. Dan kalau aku sembahyang, maka aku jadi macam aku syirik. Tebal. Dan datang pokok halaj, wahdatul wujud. Allah berada dalam diriku, Allah berada dalam ni batang kamera. Semualah, semua yang kau lihat Allah, semua yang kau lihat aku Allah. Maka kalau aku sembahyang, aku syirik, aku sembah Allah, aku Allah. Macam mana aku sembah Allah? Kan gila tu. So ni pokok sufi yang merepek dan tersesat jalan. Sebab asalnya membahaskan tentang hikmah, sampailah dia kepada peringkat tu konon-kononnya. Ni sesat belaka. So kalau dia mendakwa dan dia dengan keadaan sedar, dalam keadaan dia tahu bahawasanya ya betul, saya mengaku bahawa saya telah mencapai syariat, saya telah mencapai maqam, maka saya tak sembahyang dah, tak wajib. Kau cakap ni, ya saya sedar, boleh jadi kafir. Qala al-imam rahimahullah al-ashir, yang ke-10, al-i'radu an dinillah la yata'allamu wa la ya'malu bih, wa dalilu qawlu ta'ala wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimin muntaqimun. Berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Masalah penting. Jika berpaling itu dari mempelajari pokok-pokok agama dan akidah serta membencinya, maka ini adalah salah satu pembatal keislaman. Jika berpaling itu dari mempelajari pokok-pokok agama dan akidah serta membencinya, maka ini adalah satu pembatal keislaman. Adapun jika berpaling dari mempelajari rincian atau perincian agama dan rincian hukum hakam disebabkan kemalasan atau tidak meluangkan diri untuknya, maka ini adalah maksiat dan tidak dinilai sebagai salah satu pembatal keislaman. Banyaknya orang dalam kategori itu. So dia tak nak mengaji, malas, buat dia pergi kerja, haram nak mengaji agama, tak nak ambil tahu pun tentang agama. Dia sembahyang lah, tapi dah gitulah. Sembahyang balik, betul-betul sembahyang, tidur, betul habis sembahyang, kadang sembahyang, kadang tak. Bila puasa Ramadan,
Jadi hak ni, tapi ngaji tak membuat dia. Kadang-kadang tu pula, kadang-kadang tak sembahyang pun, culah amal Islam tak nak buat. Dia tahu benda tu kena buat, tapi dia tak nak. Hak tu maksiat, itu asi. Hak tu orang Islam yang bermaksiat. Tapi kalaulah dia tak nak belajar dan dia benci, apatah lagi nak mengamalkan Islam, maka ni boleh jadi kafir. Imam Al-Qayyim kata, wa amma kufrul i'rad, adapun kufur i'rad, kufur berpaling, ia berpaling dengan pendengaran dan hatinya. Berpaling dengan pendengaran dan hatinya dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak membenarkannya dari apa yang dibenarkan oleh Rasulullah, dan tidak mendustakannya dari apa yang didustakan oleh Rasulullah, dan tidak mencintainya dari apa yang dicintai oleh Rasulullah, dan tidak memusuhinya dari apa yang dimusuhi oleh Rasulullah, serta tidak mahu mendengarkan apa yang dibawanya sama sekali. Itu maksud kufur i'rad. Kekufuran i'rad, al-i'rad an dinillah, maka dia berpaling daripada agama Allah Ta'ala. La ya'malu bih, dia tak beramal, dia tak mengaji dan sebagainya. Ataupun al-i'rad amma ja'a bihi rasul, ataupun berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yubalilah, dia tak peduli. La yatalaqahu anhu wa la yarfa'u bi ra'san, dia buat dia agama dia. So hak ni tengok juga macam kita sebutkan tadi tu. Kata Qatadah, iyyakum wal i'radu an zikrillah fa inna man a'rada an zikrihi faqad ghattarra akbarul ghurra wa a'wazu ashaddul 'uz wa 'azama min a'zamiz zunub. Itu dosa paling besar lah, orang yang berpaling daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Wa laqad zara'na li jahannama kathiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Hak ni orang yang buat tak peduli je agama itu, al-i'rad. Maka Allah kata, sesungguhnya kami penuhkan jahanam itu banyak di kalangan jin dan manusia yang ada hati jantungnya tapi tak faham, la yafqahuna biha, tak nak berfikir langsung, ada mata tak nak tengok dengannya, ada telinga tak nak mendengar. Mereka itu macam binatang ternak, balhum adall, bersesat. Maksudnya orang yang nama di Islam tapi tak belajar, tak beramal Islam, macam binatang, macam binatang ternak. Kata Allah lagi, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, siapa yang berpaling daripada zikir kepadaku, ingat aku, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka dia itu dalam kehidupan yang sempit. Fa inna lahu, baginya kehidupannya dhanka, sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan buta. Sehingga dia kata kepada Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa kau bangkitkan aku buta? Oh, waktu dunia kau lupakan aku, pada hari ini aku lupakan kau. So kita tak ingat Tuhan. Hidup nama di Islam, tapi dalam pengamalan tak ada langsung Islam. Hak ni dibimbangi masuk dalam bab yang ke-10. So kadang-kadang ada orang itu masuk Islam atau di Islam, tapi apa amalan Islam pun tak nak buat. Apa amalan Islam pun tak nak buat. Bahkan tak tahulah dia tu faham akidah ke tak. Hak tu dibimbangi. Kalau sekiranya dalam hatinya jadi orang zaman sekarang ni banyak geng-geng apa nama? Apa istilah tu? Free thinker. Banyak macam orang free thinker ni. So nama ni Islam tapi free thinker. Hak ni kadang-kadang sebenarnya habis Islam, sebenarnya tak ada Islam pun dia. Kufur. Hak ni tengok hati. Kita tak boleh nak judge begitu sajalah. So tapi kita tapi dinyatakan di sini satu perkara yang boleh menyebabkan kufur. Mereka datang cerita nyonya apa tu yang dekat Penang tu. Nyonya yang masuk Islam, kemudian dah berpuluh-puluh tahun tak beramal Islam dah. Bahkan pergi tokong lagi nama Islam. Anak apa sampai masuk kes mahkamah kan, dia nak minta dia murtad, dia nak minta dia keluar Islam sebab dia kata dia pun tak amal Islam, dia pun tak tahu Islam.
Dia masuk Islam dulu-dulu je. Lepas tu dah tak ada orang bimbing dan sebagainya. Tiba-tiba dia pergi balik patah, pergi talk call dan sebagainya. Tapi dia nama Islam. Mai datang ustaz kita, siapa? Dr. Jelani, kan? Peguam kita tu, mengambil kes dia. Maka macam-macam orang kata. Macam-macam orang kata. Nilai dia menolong orang kafir, menolong orang nak murtad. Sebenarnya bukan nak menolong murtad, nak bagi tahu dia tu bukan Islam. Nak bagi tahu dia tu dah murtad dah. Bukan nak menolong dia murtad, tapi dia tu dah murtad. Kalau kita simpan dia konon-konon di Islam, mana boleh? Tiba-tiba IC Muslim. Mana tahu kau ada orang nak kahwin dengan dia kan, tiba orang Islam nak kahwin. Dia kafir dah. Nama kau ni Halimah. Contohlah kan. So banyak hukum hakam yang akan terkait lepas ni. Kalau dia ada anak yang Muslim, tak diwarisi, tak mewarisi, macam-macam lah. Kalau dia mati tak ditanam dalam kubur Islam, bukan kita menyokong dia murtad, tapi kita nak bagi tahu dia tu dah memang murtad dah. Dia asalnya. Sebab tu terkena poin ni. So bila dia i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, la yata'allamu, tak nak belajar, tak belajar, wala ya'malu bih, dan tak beramal dengan Islam. Rukun Islam 5 apa tak buat? Nak Islam apa? Maka itu tidak Islam. Maka itu itu perkara yang membatalkan keislaman. Yang ke-10. Qala al-Imam rahimahullah, ada sikit lagi dia kata wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bain al-hadil wal jad wal khaif illa al-mukrah wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa akthar ma yakunu wuqu'an fayanbaghi lil muslimi ay yahdharuha wa yukhafu minha ala nafsihi na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada beza di dalam semua fi jami'i hadhihi an-nawaqid. Tidak ada beza dalam semua perkara yang membatalkan ini antara orang yang main-main dan orang yang sungguh-sungguh. Orang yang main-main, orang-orang yang sungguh-sungguh, wal jad, wal khaif, orang yang takut, illa al-mukrah, malaikat orang itu dipaksa. Kulluha min a'zami ma yakunu khataran, dan semuanya itu merupakan satu perkara yang besar, yang bahaya. Wa aktsaru ma yakunu wuqu'an, dan banyak terjadinya dalam 10 poin tadi itu. Fa yanbaghi lil muslimi, sepatutnya bagi orang Islam untuk mentahdir, beri peringatan tentang benda ini, wa yakhafu minha ala nafsihi, dan takut daripadanya terhadap diri sendiri, na'udzubillahi min mujibati ghadabihi, dan minta lindung kepada Allah Ta'ala daripada perkara yang akan mewajibkan kemurkaan Allah Ta'ala, dan juga pedihnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diakhiri dengan wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada apa soalan? Apa hukumnya bagi orang yang mengatakan wanita tu tak wajib bertudung, dan dia kata sebab tu hanya pakaian tradisi orang Arab. Sama dalam kes hak yang kita sebutkan. Kalau sekiranya dia sebut itu dan dia sedar bahawasanya dia memang mengingkari kewajipan bertudung atau menutup aurat, maka kafir. Tambah pula kalau dia kata kalau sekiranya dia kata macam tadi tu, tak wajib, memang tak wajib, perempuan tak wajib tutup aurat, kerana yang menutup aurat itu semua ialah semua adat orang Arab saja. Dan dia cakap itu dalam keadaan dia sedar dan dia tahu apa yang dimaksudkan, dan dia memang kata pada dia tak wajib, memang kafir. Atau memang kafir? Separuh percaya, separuh tak percaya. So dia kata kemungkinan dia ada orang Arab. Orang perempuan ni sebenarnya yang pakai tudung-tudung, kalau apa yang saya lihat macam ada orang Arab lah. Belum jelas. Tak jelas. Kena tanya dia. Atau kena tanya, betul apa yang kau maksudkan ni? Kau maksudkan memang tak wajib tudung dan kau ingkar hukum itu dalam Quran dan sebagainya, apa ke? Bla 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 bla. Tak lah. Ada Quran.
Tapi so hak tu kita tak hukum dia kafir lagi. Jadi tu semua dalam hukum-hukum yang lain sama. Hukum yang lain so sama. So kalau dia cakap itu memang i'tiqadnya benda tu tak ada, atau tak sesuai pada zaman sekarang, hak tu bahaya. Hak tu boleh jadi kufur. Ada lagi soalan mulut? Saya nak tahu satu, saya biasa ditanya oleh seorang orang asli. Dia tanya ke saya, dalam Islam adakah jalan nak keluar pada agama Islam? Dalam Islam adakah jalan nak keluar daripada agama Islam? Murtad. Adakah jalan? Murtad. Dia kena dengar dalil dia, nak buat macam mana dia nak keluar. Tak boleh lah. Tak ada jalan. Tak ada jalan kan? Tak ada jalan. Kau dah masuk, kau tak boleh keluar. Keluar lah. Dia tak boleh keluar. Kalau dah masuk, tak ada jalan keluar. Tak ada jalan keluar. Sama ada kau dibunuh ataupun hukumannya di hari akhirat esok lah. Cuma kita tak cakap lah pasal hukuman bunuh pun tu banyak perbincangan lah. Dia melibatkan undang-undang dan sebagainya. Komen tentang Ustaz menggunakan ayat Quran untuk penyakit tertentu seperti kanser atau petua tertentu dengan alasan ayat Quran adalah syifa. Secara umumnya boleh. Secara umum boleh menggunakan ayat Quran untuk syifa. No problem, tak masalah. Tapi kasat. Salah kasat. Ya, apa ni saya lupa. Secara umum penyakit tak ada masalah. Kita guna ayat Quran untuk ruqyah. Itu no problem. Sebab itu dibenarkan oleh syariat. Atau petua-petua tertentu dengan alasan ayat. Petua ni ada problem. Petua ada problem. Ustaz, ada tak ayat nak jadikan supaya kita memandu kereta tak mengantuk? Ada. So ayat dia kamu baca sebelum naik kereta tu, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah Ta'ala itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu Allah Ta'ala, bukan kau. Jawabnya, Ustaz, ada tak petua untuk tak mengantuk bila mandu? Ada, berhenti saat tidur. Itulah dia. Itulah Islam punya solution. Semaya pun tak dibenarkan kalau ngantuk. Apa tak lagi kalau buat kereta? Semaya pun boleh tidur. Kita tak boleh berhenti lah. Yang duk sibuk lah, tak bersusi dah tu. Walau belum buat. Itu merepek. Menggunakan ayat Quran dengan cara yang tak betul. Ada orang guna ayat Quran untuk tujuan dunia. Betul dia. Tujuan dunia. Apa lagi benda merepek? Macam-macam lah. Ayat tak ada kena mengena pun. Ayat tak ada kena mengena. Tambah ada satu ustaz yang selalu masuk TV yang buat orang ke Palestin tu. Nak betul lempang. Ada je betul bacaan dia tu. Macam-macam lah. Macam-macam. Merepek. Lain menggunakan ayat Quran untuk tujuan dunia. Bacalah. Tuan-tuan nak tak saya ajar untuk boleh keluarkan batu mata daripada tanah. So tuan-tuan, pada setiap kami malam Jumaat, tuan-tuan kena baca ayat daripada surah sekian, ayat sekian, baca setiap kami malam Jumaat 50 kali. Atau baca 30 kali, jadi keamalan. Nanti kita nak dapatkan khadam. Itu nampak macam okey, guna ayat Quran. Ustaz buat kerja ni, jangan main-main. Ustaz tu masuk TV. Masuk TV, ditemu ramai oleh artis nak tengok hantu. Tengok hantu. So dia kata, Ustaz boleh tak Ustaz tunjuk cerita pasal hantu lah. Ustaz macam mana bentuk sebenarnya hantu ni macam-macam jenis. Ada tanduk panjang, ada hantu pelonjor. Macam-macam lah. Okey, insyaAllah malam nanti kita boleh tunjukkan lah.
So artis dua orang ni, seorang lelaki seorang perempuan, dan perempuan tu tak bertuduh pun, merepek So malam tu ustaz tu pun bawa lah ke agak macam hutan sikit. So ustaz tu, Ustaz macam apa tadi Ustaz? Saya bacakan satu pendinding supaya korang ada pendinding lah antara jin dan setan, antara jin dan korang tu. Bila perempuan. Okey, cuba tengok kat depan. Nampak. Mana Ustaz mana? Ustaz kerja tunjukkan hantu. Kan itu kerja Ustaz ke? Lepas tu, okey lah pada tunjuk tu tak tahu dia nampak ke tak. Wallah alam lah. Dia kata, meremal aku tak tahu dia nampak ke tak. Betul, okey, saya akan tunjukkan rumah ni rumah lama ya. Ada tengok, kita akan tengok hantu pocong. So bila buka tu, apa ustaz tu baca lah. Ngongang apa tu tidur. Ada benda lompat lah. Ada hantu pocong. Bodoh. Lepas tu tunjuk pula, okey saya akan keluarkan batu permata di tanah. Dia pun baca ayat. Okey, saya pergi ambil tu. So dia ada lah batu permata, ada. Ini semua ni apa benda ni? Guna ayat Quran je main-main. Guna ayat Quran. Tuan-tuan, ayat Quran ada sejuk, ada panas. Siapa nakkan khadap ayat, bacalah surah Al-Jin pada setiap kami malam Jumaat 5 kali. Maka dia baca ayat Quran bukan kerana Allah. Dia baca ayat Quran kerana nakkan satu keuntungan dunia. Kalau kau nak boleh berubat, kau amalkan ni pada setiap kami malam Jumaat. So bila dia amal dan dia dapat, dan dia boleh berubat orang. Itu semua setan begitu. So guna ayat Quran tapi dengan tujuan dunia. Allah Ta'ala bagi apa yang kau nak kat dunia, hari akhirat neraka jahannam. So hak ni kanser semua penyakit boleh, tak masalah dengan alasan Quran syifa. Tapi petua tu kena tengok petua apa benda. Orang kita ni sangat sukalah tanya ustaz petua, bukan nak tanya ustaz amalan Nabi tu apa ustaz? Ustaz ada tak amalan Nabi dalam doa sekian dan sekian? Inilah dua orang yang nama ahli sunnah ni. Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya Nabi, wahai Nabi, ada tak bacaan yang boleh aku baca di dalam solat? Nabi pun ajar subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Abu Bakar tanya Nabi, ada tak suatu amalan doa yang kau boleh ajarkan kepada aku untuk aku baca dalam solat? Para sahabat suka tanya Nabi tentang amalan. Nabi pun bagi tahu amalan-amalan. So jadi sunnah. Kita dah suka tanya ustaz betul-betul. Betul nak ni, bidah memang betul. Jadi semua itu merepek. Orang Melayu kita sangat-sangatlah cerdik lambat tu. Ni apa pula ni? Ustaz pernah dengar syarah Ustaz Zazan. Boleh sebut nama. Gautama Buddha itu Nabi. Kajian adalah ustaz ilmuwan di UM Universiti Malaya. Betulkah? Benda ni tak tahu nak kata betul, tak tahu hidup. Punya banyak Nabi dan Rasul yang kita tak tahu. Yang kau sibuk nak cari dia tu Nabi ke tak? Hak Nabi Muhammad pun tak terlarang nak buat. Hak sunnah Nabi Muhammad pun banyak tak buat. Dia sibuk nak tahu Gautama tu Nabi ke tak. Tapi lah kalau dia Nabi pun, kenapa? Apa kena-mena kau? Nak kena ikut ke agama Buddha macam tu? Kalau dia Nabi, of course lah apa ajaran dia dan cerita-cerita tentang dia nampak macam sama lah dengan ajaran Nabi orang Islam. Tapi masalahnya tak ada satu cerita pun tentang Gautama Buddha yang nampak macam ajaran Islam. Lepas tu dia sibuk apa? Kau sibuk apa? Buat tu kan main pula Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adakah Nabi hidup? Dah pokok ni. Hak Nabi Muhammad pun tak kenal lagi. Anak-anak Nabi Muhammad pun tak lupa nama. Isteri-isteri Nabi Ummahatul Mukminin pun entahlah ingat hidup nama bini-bini Nabi. Nabi Muhammad pun tak pernah kenal, sibuk nak baca sejarah Gautama Buddha. Ini kadang-kadang orang tak ada kerja. Apa nama?
Tak tahu, agak dia pun ni tak tahu apa nak buat kot dalam dunia ni. Kalau betul sekalipun, wallahualam, so apa benda? What's a big deal, kata orang. So soalan tu tak apa, no problem. Soalan tu okey. Apa-apa tu yang tak okey. Sejauh mana masalah khilaf tak boleh diingkari? Apa beza khilaf dan bid'ah? Khilaf ada dua. Satu khilaf mu'tabar, yang kedua khilaf tadad. Khilaf mu'tabar ada dalil. Dua-dua pihak mengemukakan dalil dan penghujahannya mengikut kaedah yang betul. Khilaf tadad tak ada dalil, hanya pandangan yang mungkin tak dibina atas kaedah ilmiah yang betul. Maka khilaf mu'tabar, dua-dua datang dengan dalil dan penghujahan dua-duanya tepat mengikut cara kaedahnya. Maka kita iktiraf, no problem. Tak ada masalah. Yang masalah khilaf tadad, memang jelas ulama mana yang khilaf nak tanya. Ulama yang kau masukkan pula siapa? Atau Hamka kata kan apa? Yang dia bila sebut kita ni tak hormat ulama, ulama yang mereka masukkan tu ustaz dia lah. Yang kita ni bila kita sebut ulama, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, yang dia bila sebut ulama, Habib tu, Habib ni, semua hidup belaka. Semua yang belum tentu lagi akhir kehidupan bagaimana. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, man kana minkum muta'assiyan, siapa di antara kamu nak meniru, tirulah sahabat Rasulullah, tirulah orang yang dah mati. Maka kalau ada ulama yang ikhlas, ulama yang ikhlas dalam agama dan telah pun meninggal dunia dalam kehidupannya telah terbukti suatu orang yang saleh, dan baru boleh kita berhujah kan ni. Ni belum mati lagi, belum tentu lagi. Betul nak duduk merepek khilaf tu sebab ustaz dia khilaf. So khilaf mesti dengan dalil, bukan suka-suka khilaf. Doa bacaan awal tahun akhir tahun, ulama ada khilaf. Doa awal tahun akhir tahun, ulama mana khilaf? Asy-Syafi'i ke? Asy-Syafi'i dengan Hanafi ke? Hanafi dengan Malik ke? Malik dengan Hanbali? Ulama mana khilaf? Tolong beritahu sikit. Doa awal tahun dan akhir tahun. Sudah tentu ulama jakim. Contoh. Contoh. Tak ada kena mengena dengan hidup dan mati. Mungkin ustaz kampung ni kampung Manjul. Mungkin ustaz KL, ustaz Sufi dia, ustaz Duk Jenderami dia. Boleh jadilah kan. Jadi tu semua merepek lah ke. Tu tak dikira khilaf pun. Itu benda yang layak ditong sampahkan. Layak ditong sampahkan. Kalau nak kata khilaf, mana ulama khilaf, apa dalil khilaf itu? Khilaf yang tak boleh ingkari, khilaf mu'tabar, jangan ingkar, tak boleh. Khilaf datang dengan keadaan dua-dua dengan dalil dan kaedah pemujaan betul, maka kita tidak mengingkari mana-mana, tapi kecenderungan kita kepada ini. Okay, no problem. Apa perbezaan khilaf dan bid'ah? Apa beza khilaf dan bid'ah? Khilaf macam kita sebut, benda yang diperselisihkan dengan dalil. Bid'ah benda tak ada dalil. Jadi khilaf tadad tadi boleh jadi bid'ah. So dia khilaf, ni buat dalil, hak ni benda bid'ah dia buat. Mana boleh? Macam langit dengan bumi, kufur dengan bid'ah, khilaf dengan bid'ah lain. Bid'ah masuk dalam kategori maksiat dan perkara yang boleh menghancurkan agama. Khilaf dah. Khilaf ada benda yang memang dibolehkan khilaf pun, tak ada masalah. Maksudnya bab fiqh. Jadi bab bid'ah ni, puak-puak sufi ni sukalah bab bid'ah ni. Bab bid'ah pula. Bab khilaf ni, mereka kata benda khilaf nak bincang kenapa? Oh, benda khilaf tak boleh bincang. Benda khilaf kena diam lah. Oh, benda khilaf. Ulama dah selesai lama dah tuan-tuan. Memang ulama selesai sama, kau tu yang tak selesai lagi. Ulama memang dah selesai, kau yang tak selesai lagi. Ulama tak kata, kau kata ulama kata. Hak tu memang tak selesai lah. Sampai mati.
apa nama, tahlil. Tahlil kenduri mati. Ulama mana khilaf lah? Ulama mana khilaf? Ulama khilaf sampai kedak bacaan, bukan kenduri. Kenduri mana khilaf? Mazhab Syafi'i pun semua kata bid'ah belaka. Kan? Mana ulama yang kita boleh? Apa lagi yang menapik khilaf? Apa dia? Kunut subuh khilaf. Betul. Kunut subuh khilaf. Betul. Kunut subuh khilaf. Baca doa lepas bayang. Okeylah, kita ada khilaf. Doa ramai-ramai adalah khilaf. Okay. No problem. Maulid Nabi. Ha? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Ulama mana khilaf? Ulama Syiah. Ulama Syiah. Asalnya Syiah kan? Asalnya Syiah. Mana ada ulama-ulama mazhab 4 yang kata boleh? Lepas Syiah buat, baru ada 2-3 ulama ahli sunnah yang dikatakan ahli sunnah yang buat. Jadi tak boleh nak apa ni. Bagaimana ingin menasihat golongan yang suka menghukum? Mengaji. Bagaimana nak nasihat golongan yang suka menghukum? Ni kadang-kadang yang suka menghukum ni yang dululah yang nak kata dia tu ustaz lah. Ataupun ulama Facebook. Hak ni suka hukum lah. So macam kita sebut tadi, mengaji sunnah biar menyeluruh. Bukan mengaji sunnah sekadar dah dapat sifat solat Nabi, habis bid'ah belaka. Semua yang bercanggah dengan aku belajar sifat solat Nabi Albani, bid'ah. Bila kena ulama-ulama salaf yang diiktiraf, diam. Bila kena dengan ulama yang tidak dalam golongan salaf, bid'ah, mubtadi', anti menyalak. Bila kena khilaf antara Albani dengan Bin Bas, dah dia diam. Maka Albani kata bid'ah, ni bid'ah. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, bid'ah, ni bid'ah. Bin Bas kata ni. Seolah-olahnya Bin Albani kata Bin Bas bid'ah. Dia masih yang Ibn Uthaymin kata gambar boleh, fotografi. Bin Bas tak. Ibn Uthaymin kata fotografi macam kita photostat. Saya tulis satu benda, photostat. Yang photostat ni tulisan siapa ya? Tulisan mesin. Mana pula tulisan? Dia tulisan aku. Aku tulis, betul aku photostat. Ni, yang bertanya soalan ni, aku photostat dia punya kertas. So, bila aku kata, tulisan siapa ni ya? Macam kena ada tulisan kau kan? Dah, mesin. Tulisan mesin. Apa? Mesin tak tulis. Lain lah kalau dia type macam ni. Ni tulisan mesin. Tapi gambar yang cipta orang dalam gambar tu Allah. Kita hanya pack je, maka dia pantul je. Maka yang adalah gambar tu ciptaan Allah. Maka Ibn Uthaymin kata gambar boleh, no problem. Diam pula kau. Memang kata tak boleh, haram. Bila kena dengan ulama-ulama kita, pandai pula aku senyap kan. Tapi bila kadang-kadang kena ulama-ulama lain yang benda tu boleh diterima khilaf, benda tu masih dalam ruang lingkup khilaf, janganlah kita menghukum. Isbat. Ya, kita kata khilaf fiqh. Tapi kita bila kita kata sunnahnya tidak isbat. Tapi ada ulama yang kata isbal kalau tidak khuyala. So masing-masing dengan hujah lah. Yang kata tidak khuyala dengan hadis Abu Bakar dan sebagainya. Yang mengkritik adik Abu Bakar tidak menyokong kau. So khilaf lah dalam memahami tu. Dan ruangnya agak luas lah dalam bab tu. Tapi kalau tanya kita, isbat haram lah. Atau preference kita yang kita pilih ialah tidak isbat. So dalam tu masih dalam ruang lingkup fiqah lagi. So fiqah ni boleh dikatakan mana ada benda yang sepakat pun. Benda ijma'. Ingat banyak ke benda ijma'? Mana ada?
Sikit sangat pada ijma'. Pas boleh kata semua isu fiqh ada khilaf ulama. Semua isu fiqh ada khilaf ulama belaka. Maka dalam bab itu kadang-kadang orang mengaji sunnah pun kadang-kadang tak ngaji usul fiqh dah. Kadang-kadang puak-puak yang marah dengan sunnah tu kadang-kadang ada betulnya juga. Dan ni cara bukan kita nak kata betul dah. Ada betulnya juga geng-geng sunnah ni tak nak ngaji usul. Ya betul. Kadang-kadang tak nak ngaji usul. Usul fiqh tu Syafi'i yang mula-mula buat dah. Yang dikatakan Al-Imam Syafi'i dalam kitab Risalah. Maka kita tak ngaji kitab Risalah. Bila kita mengaji usul fiqh, maka kita akan nampak dari mana satu sudut yang ulama beza. Maka kita akan nampak mana yang boleh berbeza, mana yang tak boleh berbeza. So dalam bab akidah tak ada perbezaan. Dalam bab fiqh tak ada siapa boleh lepas daripada benda khilaf. So itu benda perkara biasa. Yang tak boleh budak yang mengaji baru tulaibul ilm, budak kecil yang baru mengaji ilmu macam kita ni. So tak bolehlah menghukum orang suka-suka. So itu yang diajar oleh bin Baz, itu yang oleh Ibn Uthaymin, itulah diajar oleh Albani. Tapi kita tak nak baca kitab mereka. Kita hanya dengar daripada mulut ustaz kita je Albani kata. Kitab Albani tak nak buka pun. Kita dengar daripada mulut ustaz kita je bin Baz kata bin Baz, tak buka pun fatwa bin Baz. Ibn Uthaymin, mana ada buku Ibn Uthaymin pun. Kadang-kadang lah kan. So kadang-kadang yalah nak macam mana. Kadang-kadang orang muda dia bersemangat, sebab tu perlu bimbingan ustaz. Ustaz kena bimbing dia. Jangan terlajak sangat. Dalam bab ni masih ada ruang untuk ijtihad. Dalam bab ni okey, kau strict. Ni bidah, memang bidah, tak ada khilaf. Bidah, kau lawan. Macam tu. Ni kita lawan. Ini memang bidah sungguh. Ni jangan, ni khilaf ulama ni. So kita kena tahu mana khilaf, mana yang boleh diterima khilaf, mana yang tak boleh sebagainya. Adakah gantung nama Allah dan Nabi Muhammad dikira setara? Pertama yang nak gantung nama Allah Muhammad tu kenapa? Allah kita kat dinding ke lah kita? Allah tu bukan diingat dengan dibubuh Allah dan Muhammad sehingga ada orang masuk rumah Islam, rumah kau ni Allah Muhammad pun tak ada. Amboi. Memang tak ada kat dinding Allah Muhammad dalam ni. Iman. Bukan ditimbar Allah dan Muhammad. So, tapi memang ulama berhujah macam tu. Kita bubuh Allah dan Muhammad. Tak cantik. Seolah-olahnya macam nak menyamakan. Ada orang buat solution pula, Allah atas, Muhammad bawah. Tak payahlah bubuh dalam kereta Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tapi tak ingat Allah pun. Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Sunnah Nabi tak belajar. Maka apa baik dah hanya bubuh Allah Muhammad, sunnah Nabi tak tahu. Kita tak disuruh gantung-gantung ayat Quran. Allah Muhammad si budak. Apa pula gantung lah. Melainkan sekolah ataupun kita nak ajar anak kita hafal. So kita tampal. Okey, baca. Supaya hafal. Okey, itu no problem. Ustaz, Azhar pada contoh. Nak syukar kalau orang tu salah menggunakan ayat Quran untuk qasad kepada sesuatu. Contohnya dia menggunakan ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ada orang menggunakan ayat ini sebagai ayat pengasih. Baca kepada tu isteri ke suami ke, fattabi'uni itu ni itu dekat kepada dan diri sendiri. Bid'ah, bahkan kau ni nak tasik Quran ikut otak kau Sihir kan? Adakah itu mesti dikira sihir? Bid'ah khurafat. Bid'ah khurafat, bahkan kalau kau tafsir ikut otak kau berdosa. Tafsir ikut fattabi'uni ikut aku. Lu otak kau. Nabi kau tak nak ikut dah, ikut kau. Ni lah pokok ni. Suka saya guna ayat Quran macam-macam fattabi'uni. Banyak lagi contoh, saya lupa je. Apa dah? Memang kalau kita cakap ni bodoh belaka. Tapi kadang-kadang makcik yang dengar tu seronok. Biasa yang tanya betul-betul ni makcik-makcik lah, makcik suka benar.
Bila kata ustaz tu merepek, makcik tengok ustaz tu elok je. Tak ada pun ustaz tu kata sesat. Makcik tahu apa? Makcik tahu apa? Makcik tu dah memang mengaji dengan dia. Kalau dia belabun makcik pun makcik tak tahu. So yang nak menjudge ustaz tu bukan makcik, ustaz lain lah. Baru fair. So ada kadang-kadang duk banyak petua macam tadi tu merepek menggunakan Al-Quran sama termasuk urusan dunia. So dibimbangi berdosa tu. Bagaimana kita hadapi fahaman ahbas yang melampau? Pertama, ngaji betul-betul. Ngaji betul-betul tentang sunnah. So bila kita ngaji betul-betul tentang sunnah Nabi SAW, maka kita jangan ambil kisah sangat pokok ni tak ke mana pun. Kalau dia pergi mana-mana pun al-siasi Allah maujud bila makan je. So dia tak sebut bab lain. So kadang-kadang jangan ambil heran sangat, tapi kena tahulah, kena tahu. So kadang-kadang bila kita nak dakwah kepada orang dan sebagainya, kita tak perlu bangkit ke isu ni pun. Tak perlu bangkit isu ni, tapi kalau mereka buat onar dan sebagainya, so kita lawan dengan kadar yang kita mampu. Kalau kita mampu untuk menulis, tulis. Kalau mampu menyebarkan video yang mengkritik mereka, so bebaskan, sebarkan. So hak tu yang mampu kita buat. Yang lain ilmu lah. Yang penting siapkan diri dengan ilmu. Kerana golongan sesat ataupun bid'ah ni modus operandinya menimbulkan syubhat. Menimbulkan syubhat kepada ahli sunnah. Dah ngaji sunnah dah, tapi dengar pula mamat ni kata, Allah, macam betul pula. Macam betul pula ni. Sebab tu kalau kita tak ada ilmu yang cukup, sebab tu ulama yang sebelum ni dia kata dia mentahzir daripada buku ahli bidah kan. Jangan dengar ahli bidah, jangan beli buku ahli bidah. Sebab apa? Sebab itulah. Sebab innal qulub ataupun hati kita ni dhaif. Hati kita ni lemah. Wasyubhatu khattafa, dan syubhat ni benda mematuk dan menarik. Itu syubhat. So bila kita bukan orang awam, ustaz pun jadi confused. Ustaz dengar hujah dia, Allah, ustaz pun confused. Betul kena cakap ni ya. Takkan aku salah pun. Ustaz pun jadi macam tu, apa tak lagi yang bukan ustaz? Baru nak start. Kan? So sebab tu tak boleh dengan duk ahli bidah. Sebab kita tak tahu, kita termakan nanti benda yang salah. So si Ahbas ni, yang mana kita mampulah. Kalau kita boleh lawan hujah dan tulis. Kita patutnya mengelakkan perdebatan. Jangan terima apa-apa undangan perdebatan dengan puak-puak ni. Bukan takut, tapi buang masa. Tambah puak-puak yang konon-konon yang berdebat tentang sifat Allah. Buat apa? Tak ke mana. Otak kita ni makhluk. Kita ni cara fikir ni makhluk. Kita tak mampu fikir lebih daripada apa yang kita mampu fikir. Orang makhluk. Lepas tu nak bahas tentang Allah Ta'ala atas semayang atas arash, bukan atas buat ada wujud tapi tak bertempat. Benda tu tak selesai. So kalau mereka ni ajak berdebat, kita bagi syarat pertama. Dan syarat pertama itu akan menutup pintu perdebatan. Apa syarat dia? Kau beriman tak dengan ayat laisa kamitsli syai' wa huwal basir? Tanya dia. Kau beriman tak laisa kamitsli syai' wa huwal basir? Allah tak sama dengan sesuatu pun, dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Okey, kalau kau setuju Allah tak sama dengan sesuatu dan aku pun setuju Allah tak sama dengan sesuatu, nak faham? Selesai soalan. Sebab pokok ni nak mengizamkan kita ni menyamakan Allah makhluk. So kalau kau setuju syarat pertama, iaitu apa? Kau tak kata aku menyamakan Allah makhluk dan aku tak kata kau menyamakan Allah makhluk, selesai masalah, boleh balik. Itu saja. Sebab puak-puak ni sakit jiwa tau. Kerana apa sakit jiwa? Kalau tak puas hati, ini nombor saya, debatlah. Itu kan sakit jiwa namanya. Dalam Islam, la tatamanna liqa'il adu. Jangan mengharap untuk berjumpa musuh. Itu kaedah dia. Jangan bercita-cita untuk jumpa dengan musuh.
Tapi kalau dah jumpa kalau dah jumpa dah mesti. Kalau tak ada peluang nak jumpa, alhamdulillah lagi bagus. Dia tanya apa ni, bayi yang cukup, bayi dah cukup, lepas tu rambut dia tu ditimbang, lepas tu ikut berat rambut tu, lepas tu bagi makan kat fakir miskin, timbangan tu ikut kadar emas. Adakah dia sunnah ni? Soalan dia tanya. Ikut kadar emas. Timbang ikut kadar emas, kemudian sedekah. Dia sunnah kan? Hmm. Lepas tu satu lagi soalan. Okey, orang zaman sekarang ni dia sibuk fikir ke depan, tapi dia tak fikir ke belakang, apa sejarah yang ke belakang. Apa maksud tu? Tak tahu maksud dia tu. Soalan dia tu. Ya, kita kena teruskan kehidupan. Jangan fikir benda yang dah lepas. Orangnya pada Apa maksud? Saya tak faham. Dia asyik fikir ke depan. Ya, kita kena fikir ke depan. Tak, dia macam ni, dia kata kalau kita fikir ke depan, belum pasti kita akan ke depan. Kita fikir-fikir ke depan, belum So pasti. kalau kita fikir ke belakang, kita boleh patah balik? Tak faham. Tu soalan tu tak dipahami. Wallahualam. Ada apa lagi? Takrifan silaturahim Kalau kita bergaduh dengan kawan ke, dengan keluarga, ahli keluarga, kalau kita tak bertegur sapa selama mana lah, 3 hari. lebih daripada 3 hari lah, maknanya selama mana hati dia sakit lah, adakah itu masuk dalam kategori pembatalan Islam? Pembatalan Islam? Tak. Dia berdosa. Dosa saja lah. Orang yang bergaduh lebih daripada 3 hari berdosa. Sebab saya ada dengar ustaz kat sekolah cakap, kalau kita bergaduh lebih 3 hari, amalan kita tak diterima. Betul? Macam syirik lah pula. Amalan tak diterima. Dalil? Saya tak pastikan ada dalil, tapi dia cakap macam kalau kita tak bertegur sapa lebih dari 3 hari, amalan kita tu tak akan diterima. Kena tanya dia dalil ya. Ada tak hadis yang menyatakan demikian? Kerana Nabi hanya menyatakan jangan seseorang itu bergaduh dengan sahabat lebih dari 3 hari. Kalau nak bergaduh 3 hari je, kemudian kena bertegur siapa balik. Tapi nak menyatakan kafir itu bukan pembatal Islam lah. Maksudnya amalan tu diterima lah, cuma dia berdosa saja lah. Dia berdosa. Cuma adalah apa nama hadis yang apa nama Allah Taala apa tu? Macam mana tu malam apa? Malam nisfu Syaban. Oh ya, tidak ni Illa qati'at rahim ataupun orang yang Abu Syahid. Apa nama doa mustajab pada malam tu, malaikat orang yang membutuhkan sesuatu atau musyahid, orang yang bergaduh. So dia kata doa tak diterima. Keamalan doa dia tak diterima kalau dia orang yang bergaduh. So bergaduh boleh. Gaduh boleh 3 hari. So 3 hari tu pulun lah gaduh tu. 3 hari tu pulun gaduh betul-betul. Lepas 3 hari, Assalamualaikum, sihat tak? Lepas tu dah pergi belah. Dan kita tak nak dekat dengan dia. Sebab kalau kita dekat dengan dia, mesti bergaduh lagi.
Tapi kita dah baik-baik dah, tapi kita tak mau duduk dengan dia. Sebab kalau kita duduk dengan dia, kita akan bergaduh lagi. So tu okey, no problem. So ada doa yang tak diterima, bukan amalan. Dan itu bukan maksudnya pembatal keislaman. Wallahu a'lamu bis-shawab.